Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya masih lagi di dalam bab gesaan al-hathul al-khusyu', gesaan untuk khusyuk di dalam salat. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Ini hadis yang kedua ni telah pun kita bahaskan dalam bab-bab yang lepas, tetapi hadis Jabir bin Samurah belum kita bahaskan. Jabir bin Samurah bin Junadah bin Jundab As-Suwa'i merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir merupakan sahabat dan bapaknya Samurah bin Junadah bin Jundab juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan bapaknya kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir ini terkenal dengan begitu ingin sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Jabir menyatakan salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alfai salatin, aku salat bersama salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min alfi salatin, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 2000 salat, lebih dari 2000 salat. Maksudnya dia kata lebih daripada 2000 kali salat di belakang Nabi. Sentiasa berusaha dia untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh salat sekali belakang Nabi pun besar, ni lebih pada 2000 kali salat. Jabir bin Samurah. Tapi kalau kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk Jabir dan selainnya, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, kerja mereka menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pi jual baju hak depa semayang dengan Nabi ke, tak pi buat majlis duk cium kaki lutut depa ke kerana pernah duk sujud sama dengan Nabi. Itu bukan tabiatnya. Sehingga datang manusia yang kemudian yang mengambil kesempatan yang mereka tu tak pun sahabat Nabi, kemudian buat majlis-majlis yang menggunakan nama Nabi. Salam dengan tangan dia, kononnya salam dengan tangan guru dia sampai kepada Nabi. Membuat benda-benda yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau nak buat, mereka patut buat. Abu Bakar patut buat, Omar patut buat, Osman patut buat kalau benda tu disuruh buat. Tapi mereka tak buat demikian. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagi faham kepada kita, kerana
fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kerana sesiapa yang hidup selepas di kalangan kamu selepas aku akan melihat perbalahan, perselisihan yang banyak. Baca dalil, ada dalil, tapi kadang-kadang manusia nak example, manusia nak tengok contoh macam mana kehidupan yang Nabi mahu. Nabi kata fa'alaikum bisunnati, tengok macam mana aku buat sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. So khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku, bukan setiap orang pada zaman Nabi itu baik, tak, tetapi secara umumnya. Ada juga pada zaman salaf yang sesat, Jaham bin Safwan yang ajaran sesat ada pada zaman itu. Tapi mereka yang menghayati Islam pada zaman itu lebih faham kepada tabiat Islam, lebih faham kepada tabiat ajaran Nabi, lebih daripada orang yang kemudian. Mereka adalah manusia yang hidup untuk menunjuk contoh macam mana Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu la syak, memang orang ambil berkat kat dia, la syak, dia ambil wudu, orang mari ambil wudu dia, la syak, tanpa syak. Nabi dilantik oleh Allah. Sahabat yang kemudian tentu ada keberkatan mereka, tapi mereka tak buat. Mereka tak mengambil kesempatan menjual hal-hal ini untuk kepentingan dunia mereka. Kata Jabir bin Samurah, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilaihim. La yantahiyanna, benar-benarlah hendaklah benar-benar berhenti. Tu dia lam, nun belakang tu semua ni ditaukid. Benar-benar mesti berhenti. Aqwamun, kaum-kaum, ada riwayat kaum saja, ada riwayat aqwamun yarfa'una absaruhum ila as-sama'i fi salatihim. Mereka kaum-kaum puak-puak yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika mereka salat. Yakni semayang tengok langit, angkat mata. Yarfa'una absaruhum ila as-sama', angkat mata mereka ke langit. Aw la tarji'u ilaihim, ataupun nanti pandangan mereka tak akan kembali lagi kepada mereka. Nabi larang orang yang semayang angkat mata tengok ke langit. Nabi kata benar-benar hendaklah mereka berhenti, sungguh-sungguh hendaklah mereka berhenti, ataupun nanti tak balik-balik pandangan mereka. Sebagaimana la yakhtifannallahu absarahum, ataupun Allah sambar pandangan mereka. Kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum ini. Aisyah kata sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku bertanya Nabi tentang apa? Duk pandang apa kanan kiri dalam salat. Nabi kata yakhtalisu syaitan, innu ikhtilasun, dia adalah sambaran yang syaitan sambar fi salatil abd, dalam sembahyang seorang hamba. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW memberikan amaran, baginda bagi tahu mesti berhenti daripada pandang ke atas, ataupun nanti tak boleh dah mata mereka untuk melihat, tak kembali untuk melihat. Hadis ni para ulama berbahas panjang tentang nak menentukan, ataupun mereka hampir sepakat, kesemua ulama sepakat bahawasanya dilarang seseorang untuk ketika solat pandang ke langit. Jangan duduk ingat pandang ke langit lah.
Kita semayang di tempat lapang, baru dapat tengok langit, khusyuk sikit, dilarang. Kadang-kadang yang berlaku ialah ketika orang rukuk, ketika rukuk, dia bangun daripada sami Allahu liman hamidah, mata dia angkat ke langit. Dilarang perbuatan ini. Semua ulama sepakat bahawasanya ia dilarang. Cumanya mereka berkhilaf, adakah ia haram ataupun ia makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawasanya ajma'al ulama ala tahrimihi, ulama sepakat mengharamkannya. Tapi kalau kita lihat, ada juga ulama dalam mazhab Hanbali khususnya tidak mengharamkannya. Ijma' tu maksud ijma' An-Nawawi rahimahullah, imam yang agung, kadang-kala digunakan perkataan ijma', dia merujuk kepada mazhab, dia tidak merujuk kepada ijma' dalam maksud kata ijma' yang dipahami. Kalau ijma' tu tak ada orang ulama khilaf. Kadang-kadang ada istilah macam ini, bagi yang belajar fiqh mereka kena tahu, ulama-ulama seperti An-Nawawi rahimahullah ataupun Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, mereka ni kadang-kadang guna ijma', tapi bila kita cek tidak ijma'. Mungkin kita tak tanya mereka, sedangkan mereka of course mereka tahu apa maksud ijma'. Mungkin mereka maksud ijma', mungkin itu capaian yang ada bahan pada mereka, ataupun mungkin mereka maksudkan ijma' di kalangan ulama-ulama yang mereka ambil kira di dalam masalah itu. Tapi kalau ijma' maksudnya sepakat, tidak ada orang yang terkecuali. Cumanya dalam kes ni memang kebanyakan ulama mengharamkan mengangkat mata ketika salat, tetapi ada di kalangan para ulama seperti dalam mazhab Hanbali menyatakan bahawasanya ia adalah makruh. Kenapa mereka kata haram? Kerana Nabi bagi amaran, mata takkan dapat tengok kembali. Itu mereka kata haram. Di kalangan para ulama di dalam mazhab Zahiri umpamanya Ibn Hazmin Al-Andalusi, mereka menyatakan siapa yang solat tengok ke atas batal solat. Lagi dasar, lagi straight lah. Kita tahu mazhab Zahiri literal, yang dia memang tafsirkan straight forward macam tu ya, dia tak tafsir, dan itu banyak berlaku lah mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Tapi jangan kita fikir Ibn Hazmin ni tak cerdik. Ibn Hazmin antara orang-orang cerdik umat ini. Tapi kenapa dia fikir macam tu? Kerana itu method dia. That is the way of thinking yang dia ada, cara fikir dia. Dia ambil nas pertama, dia kira literal dulu nas. Macam mana nas sebut, dia pergi ke situ, dia tak mau pergi banyak lapis. So Ibn Hazmin Al-Zahir dalam Zahiri, siapa tengok ke atas batal. Tapi majoriti para ulama mereka menyatakan tak batal. Yang ada hadis ni semua tahu. Sebab tu kita nak kena faham, apabila kita kata ulama berbeza pendapat, bukan kerana hadis tu mereka tak ada, mereka ada hadis tu. Mereka berbeza tu di dalam menafsirkan maksud hadis. Nabi larang, tentu haram. Adakah haram membawa batal ataupun haram dosa saja tapi tak batal? Itu yang isu dia. Majoriti para ulama kata dia berdosa tapi tak batal. Dia tidak batal. Kenapa Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ni dalam bab yang ada ni? Kerana membahaskan masalah apa kita bahas, masalah apa? Masalah khusyuk. Semayang tengok kiri mata, saat tengok kanan, saat tengok atas, itu menafikan khusyuk. Kerana semayang tengok pada mana? Tempat sujud. Salat tengok di tempat sujud.
Majoriti para ulama menyatakan solat tengok di tempat sujud. Kecuali dalam mazhab Malik, dia kata tengok ke arah kiblat. Atas dasar fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Tapi majoriti para ulama, khususnya ulama hadis, kebanyakan mereka semuanya menyatakan tengok di tempat sujud. Kemudian mereka bahaskan, okey, tak boleh tengok atas, semua dah sepakat. Boleh tak kita pejam mata masa sembahyang? Satgi kalau tak pejam mata, duk tengok sejadah, teringat benda lain. Nampak pula kaki Tok Imam ni, kaki sampai berkerak. Contohnya lah. Tu pun tengok kawan depan pula, stokin. Tak boleh dia jenis mata tengok tempat sujud, tapi dia ternampak lah hak mana hujung-hujung tu. Tengok ternampak hujung kain pelekat orang pula. Kain pelekat pun pakai terkalih. Orang hak belah ni masuk belah nu, yang ni masuk belah ni. Kawan tu tersujud dulu pula, dia nampak orang tu pula, baju tak kena warna dengan kain. Kalau dia jenis orang macam tu, dia tak boleh stop. Bolehkah? Kerana asal sunnah ialah tidak memejamkan mata. Asal tak pejam mata, sunnah tak pejam mata. Sehingga sebahagian di kalangan para fuqaha memakruhkan untuk seseorang pejam mata di dalam solat. Tetapi sekarang ada dua, satu pejam mata, satu buka mata tak pejam, satu lagi pejam mata. Kalau buka mata, memang Nabi tak pejam mata, ikut sunnah Nabi. Tapi ada orang bila dia buka mata, dia hilang satu sunnah yang lain yang lebih besar pada buka mata, sunnah khusyuk dalam solat. Kalau dia pejam mata, dia hilang sunnah Nabi buka mata, tapi dia dapat sunnah khusyuk dalam solat kalau berlaku hal macam tu. Jadi dua. Kalau dia ikut macam kebiasaan Nabi, iaitu Nabi tak pejam mata, dia pula hilang satu sunnah hak Nabi suruh, iaitu khusyuk. Kalau dia pejam mata, dia berbeza dengan cara Nabi solat, iaitu Nabi buka mata, dia hilang pula satu benda yang penting dalam solat Nabi, iaitu apa? Khusyuk. Mana dia nak buat? Walaupun ada sunnah Nabi buka mata, ulama-ulama hal-hal yang seperti inilah menyebabkan kadang-kala nas ditimbang dengan maksud, nas ditimbang dengan tujuan yang lain. Hatta Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan, dalam keadaan yang seperti itu, maka dia pejam mata. Bahkan kata Ibn Qayyim, dia berpendapat, wal qawlu bistihbabihi fi hadhihi al-hal aqrabu ila usuli syar'i wa maqasidihi minal qawli bil karahah. Dan pendapat yang menyatakan disunatkan, digalakkan pejam mata dalam keadaan macam tu, nak bagi khusyuk tu, lebih dekat kepada usul syarak dan tujuannya dibandingkan pendapat yang menyatakan makruh. Sebab itu macam kita selalu sebut, dia tidak boleh baca nas secara literal sahaja. Dia kena melihat nas merangkumi. Mungkin nas cakap biar ni betul, kalau satu orang tu buka mata pun dia khusyuk, tak ada keperluan untuk dia pejam, maka dia buka mata macam Nabi. Tapi kalau dia buka mata kacau semayang dia pejam mata. Walaupun Nabi tak pejam, tapi walaupun Nabi tak pejam, tapi dia kena tahu Nabi ada suruh satu benda lain. Apa dia? Khusyuk.
Kenapa dia pejam? Nak tunaikan suruhan Nabi pula. Suruhan apa? Suruhan khusyuk. Karena ini pun antara Nabi tak ada nas sebut jangan pejam, tapi antara sunnah Nabi tak pejam dengan sunnah khusyuk, yang mana lebih besar? Khusyuk datang daripada banyak nas Al-Quran, nas banyak. Maka dalam hal ini, maka dibenarkan ataupun dibolehkan seseorang memejamkan matanya ketika dia solat, jika itu boleh mengelakkan daripada solatnya terganggu. Kemudian soal khusyuk, ulama-ulama di kalangan para ulama berpendapat bahawasanya kalau dalam sembahyang tak diangkat mata di dalam solat, mereka juga sebahagian mereka memakruhkan doa mengangkat mata ke langit, meniru seperti solat di kalangan para ulama. Walaupun di kalangan kata doa tak termasuk kalau luar solat, tapi mereka kata kerana solat itu tanda khusyuknya, ditunduk mata, yang demikian itu mereka juga menyatakan ketika doa tak angkat mata ke langit. Mungkin hal-hal yang seperti itu, andaian yang seperti itu ada wajahnya, kerana solat juga bermaksud doa. Di kalangan para ulama, di kalangan mereka ada yang lebih lagi, dia kata makruh tengok ke langit dalam apa keadaan. Pasal Nabi sebut yang ni, tapi kita rasa pendapat ni tak kuatlah. Tak kuatlah, susahlah. Wa min ayatihi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi fil laili wan nahar. Tanda kebesaran dia ciptaan langit dan bumi. Wa fi inna fi khalq ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda untuk ulil albab. Jadi dia tengok langit. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka lihat bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit itu diangkat? Kalau tak boleh tengok, macam mana? So dalam kalangan ulama memang ada bagi pendapat, tetapi kita hendaklah tahu bahawasanya pendapat-pendapat ini ditimbang. Kalau kita kata ulama dah cakap dah, kita tak usah bagi pendapat lain lah, kerana itu bukan semua ulama bagi pendapat, ada satu dua yang bagi pendapat. Sebab itu keluasan di dalam melihat pendapat-pendapat para ulama, supaya kita dapat mengetahui tarjih yang lebih kuat di kalangan mereka. Sebab itu majoriti para ulama tidaklah berpendapat seperti mana yang disebutkan itu. Semuanya soal khusyuk ni, kadang-kadang kita tengok orang semayang di Mekah kan, ada semayang berti jubah lah apa semua. Kita tak usahlah tiru benda-benda macam tu. Orang tak arah semayang relax kan. Itu bukan contoh yang baik. Yalah, walaupun tak batal lah, mungkin dia ada keperluan, jubah dia sangkut, dia betul tak apalah. Kita tak ada keperluan, tak payah tiru lah. Asal semayang dalam keadaan tumpukan kepada solat. Kalau ada yang buat, kita tengok bukan semua orang Arab tu dia buat tu ikut betul. Kita pergi tengok Masjidil Haram, Arab pada buat. Arab bukan hujah dalam agama. Yang beramal dengan dalil adalah hujah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, bila dia tengok satu orang dalam semayang duk main janggut, duk main baju dalam semayang, kata Sa'id bin Musayyib, law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Lau khasha'a qalbu hadha, jika khusyuknya hati dia ni, jantung hati dia ni,
nescaya khusyuk juga anggotanya. Karena anggota adalah tafsiran daripada apa yang ada dalam jiwa insan. Kita mungkin aktif dia. Kita tengok satu orang tu berjalan langkah mentak larat, kita tahu dia tak apa sihat. Bila tengok dia dengar ayat Quran, dia bagi perhatian, kita tahu. Allah lebih tahu, tapi ia memberikan zahir, menafsirkan apa yang ada dalam batin manusia. Ada orang hak mengaku jadi makrifat ni, nak duduk pun tak boleh. Makrifat apa tu? Nak duduk pun tak boleh. Ustaz macam tu, Ustaz cakap pun tak boleh. Macam makrifat, orang kenal Allah, bahasa menggambarkan orang kenal Allah. Dia ni kenal Allah Ta'ala, semua benda dia tahu. Sebab musabab ni tak pakai dah, semua balik pada Allah. Dia habaq makrifat dia macam tu. Lepas tu dia main habaq kat kita, kerana kita buat keluar fatwa lah, dia punya rezeki semua terganggu, orang semua dah tak suka kat dia. Makrifat kok mana? Sebab tu saya sebut, nak berteori, semua orang boleh teori lah. Teori mudah. Yang heran, yang kita tak heran kat dia tu, kita heran kalau ada orang ikut tu, kita heran. Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah ni ada pro and con, tapi kita ambil yang baik lah. Rabi'atul Adawiyah Sufi. Dia kata dalam puisi dia, walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi man arada julusi. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi, aku jadikan engkau di dalam jiwaku itu pihak yang berbicara, yang sentiasa bicara Allah dalam diri. Wa abahtu jismi man arada julusi, aku benarkan tubuhku bagi sesiapa saja yang nak duduk. Main sembang boleh, tapi jiwaku dengan Allah. Dengan ini, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, la yazalullahu muqbilan 'ala al-'abd fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhuhu insarafa anhu. Sentiasalah Allah itu menghadap kepada hambanya dalam solatnya selagi mana dia tidak ke kiri ataupun ke kanan. Apabila berpaling wajahnya, Allah berpaling daripadanya. Ini adalah hadis yang penting di dalam masalah ini, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Cuma timbul satu perbincangan kalangan ulama. Nabi kata mata dia tak akan kembali balik. Ada orang semayang duk tengok ke atas sampai sekarang tak buta-buta. Macam mana Nabi kata mata dia tak balik-balik ke dia nanti? Adakah hadis ni bagi tahu kita sesuatu yang tak berlaku? Wallahu ta'ala alam. Kerana pertama, hadis sahih, dia adalah amaran Nabi SAW. Nabi bagi tahu kemungkinan hal itu berlaku. Kemungkinan juga Nabi maksudkan ialah dengan mata absaruhum ni, mata mereka ni ialah maksud mata nurani mereka. Kerana dalam Quran Allah kata fa innaha la ta'mal qulub walakin ta'mal fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Fa innaha la ta'mal absar, kerana sesungguhnya ia bukan buta mata, walakin ta'mal qulub allati fi sudur, tetapi dia adalah buta jantung hati yang berada di dada. Allah kata mata tak buta, tapi jantung hati buta. Dia tengok, tapi dia tidak boleh memahami. Ramai orang tengok tak boleh memahami. Ada orang tengok satu kejadian, dia faham kejadian tu. Ada orang
Ada orang tak tengok kejadian, mendengar cerita, dia faham ada insaf daripada Allah. Ada orang tengok berulang kali, tak ada apa. Ada orang Allah bagi dia satu ujian, kemudian dia minta, Allah keluarkan dia. Kemudian dia patah balik, Allah bagi lagi. Kemudian Allah keluarkan dia. Kemudian berulang kali, tak memberi kesan kepada dia. Ada orang tengok kejadian pada orang lain, memberi kesan kepada dia. Kita sendiri minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah berikan pengalaman demi pengalaman. Hidup kita lalui pengalaman. Allah kata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak boleh tengok dengannya. Tuan-tuan, apa sekarang kita sibuk kan ni kan? Semua kita terlibat dengan handphone ni. Sehingga kita pergi banyak tempat. Kita tengok, kita dah tak mampu berfikir. Kita bawa anak-anak kita pun kadang-kadang sama juga penyakit dah. Sampai merata. Duduk dalam kereta, pergi melancong, dia tak tengok. Dia duduk tengok handphone dia. Kita kata ada pemandangan cantik, dia pun dia snap gambar cantik. Dia sendiri tak tengok, dia tengok gambar di handphone tu je. Sebab apa? Sangat dia nak bubuh dalam medsos dia. Dia nak bubuh dalam media sosial dia. Kemudian orang pakai puji cantik-cantik, dia sendiri bukan tengok pun, bukan hayati pun. Hilang rasa. Bila kita pergi satu tempat, kita tak dapat lagi merasai tempat tu, nikmat tempat tu. Dan itu kita rasai hari demi hari. Allah tarik nikmat. Bila dia berikan satu, dia tarik sehingga kita hilang. Jadi semua dunia kita duduk di sini. Macam tak ramai lagi orang yang indah bahasa-bahasanya, tidak puitis lagi. Tidak ramai lagi orang yang dapat melihat alam ini dan memahati dan membuat kesimpulan apa yang ia lihat daripada alam. Semua suka tengok gambar di media sosial saja. Ini satu keadaan yang bertambah hari, bertambah terhakisnya zauq insani, bertambah terhakisnya nikmat rasa keinsanan dalam diri manusia. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok duduk dalam Facebook bahasa kasar, maki orang, sudah tak ada rasa. Dan itu akan menjelma dia di luar daripada ni. Dalam kehidupannya, sama ada dia tak berbicara ataupun bila dia berbicara kasar, tak ada pelapik bahasa. Orang Arab dahulu, bila mereka nak buat syair, mereka tak terus masuk kepada syair. Mereka ada muqaddimah talaliyah mereka dalam syair. Dia nak cerita benda lain, tapi dia akan cerita tentang padang pasirnya, serigalanya. Dia akan cerita apa yang dia lihat, hyena yang dia lihat, dia pasir-pasir yang berterbangan. Barulah masuk tajuk yang dia nak cerita, yang kadang-kadang kita nampak taklah related sangat, tetapi dia merakamkan alam yang ada di keliling dia. Maka dia ada zauq, dia ada kehalusan jiwa. Sebab itu ini adalah satu perkara yang Allah menyuruh, afala yanzuru, tidakkah mereka lihat? Baca ayat Quran banyak, suruh kita lihat. Hatta unta Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Tidakkah mereka lihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Berapa Allah nak suruh lihat pada unta? Tiap-tiap hari depa naik unta.
Tapi kadang-kadang apabila kita naik, kita tak sempat nak tengok. Sama juga rumah kita. Kita pergi kadang-kadang kita tak perasan rumah kita. Kalau pergi rumah orang kita nampak. Padahal balik rumah aku pun ada juga rupanya. Kita sering tidak appreciate, kita sering tak dapat menghargai benda yang ada di tempat kita. Sebab tu kita tengok, kata kita duduk di Perlis, orang luar main Perlis, dia boleh cerita kita tempat nu makan sedap, yang ni ada. Oh, ada lah. Kita duduk Perlis tak ada, sebab kita tak bagi perhatian. Nabi SAW kata, kalau Allah sambar, bila Allah sambar mata, Allah tak kembalikan mata, bukan mesti dia buta, kemudian dia hilang lagi khusyuk dia, dia tak ada feeling dalam solat, tak dapat mata yang dapat melihat, kerana manusia bertambah halusnya salat mereka dengan Allah, khusyuk solat malamnya, dia sujudnya, baca istighfarnya, lebih banyak dia amalkan benda tu, lebih halus perasaan dia. Kalau yang menyebut tentang ilmu laduni, maksudnya Allah, dia bukan Nabi, tapi Allah mengilhamkan kepadanya apa yang tidak diilhamkan kepada orang lain. Fa innahu mulham, kata Umar bin Abdul Rahman bin Auf, dia diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita tengok lagi soleh orang tu, lagi kuat ibadat dia, lagi halus dia punya pertimbangan dia, apa yang dia pandang, sisi yang dia pandang, telahan yang dia buat, kerana lama sujud dia dengan Allah, banyak bicara dia dengan Allah. Satu orang kalau setiap hari duduk bersembang, dia bukan apa, misalnya dia bukan pemain kereta, ahli yang baiki kereta, tapi tiap hari duduk sembang dengan kawan dia baiki kereta. Lama-lama dia pun hafal nama-nama jenama, yang ni nama apa, dan ni nama apa. Allah Maha Suci untuk kita buat perbandingan. Tapi kalau seorang yang lama sentiasa bersama Allah, malam rujuk rokok, sujud, doa sama dengan Allah bersendirian, lama dia mengetahui banyak rahsia alam ni yang tak diketahui oleh orang lain. Pasal apa? Pasal dia lama bersama dengan pencipta alam. Maka mata hatinya, orang tua kata mata hati lah, basirah, dia dapat merenung dan memutuskan apa yang tak dapat diputuskan oleh, yang tak dapat direnung oleh orang lain. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahaskan tentang Auliyaur Rahman dan Auliyaur Syaitan, wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Syaitan, banyak hal ini disebut. Sekarang ni ramai orang duk cerita, suka sangat cerita wali-wali. Kalau nak cerita wali, nak cerita keramat wali, keramat wali. Karamah yang besar yang para ulama sebut ialah karamah apabila seseorang itu istiqamah dengan agama. Alladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Tanda nak dia ni wali apa karamat dia, boleh berjalan atas air. Yang tu suka orang cerita. Dia masuk kedai, siapa tak perasan ambil barang macam tu ya. Tak ada lah wali macam tu. Dulu ada orang suka cerita macam tu, saya kecil-kecil. Masuk kedai Cina tak perasan barang dia boleh ambil. Budak-budak kan dia. Wali apa macam tu. Atau wali karamah yang besar
ialah seorang tu apabila istiqamah di atas jalan kebenaran sehingga akhir hayatnya. Kerana yang tu bukan semua orang boleh buat. Ni orang tua-tua kita, kita tengok daripada muda, cikgu ni, Pak Haji ni, lebay ni duduk main masjid, sampai sekarang main masjid, sampai ke mati duduk main masjid. Yang tu karamah, keramat orang dah. Bukan semua orang boleh buat. Allah bimbing dia boleh buat. Daripada muda sampai tua, ataupun sentiasa bangun sembahyang malam. Bukan semua orang boleh buat. Karamah. Tapi kalau sekadar nak berjali, buat benda pelik, orang jadi heran, terkejut, tu ramai orang boleh buat pelik. Tapi untuk istiqamah, fastaqim kama umirt, beristiqamahlah kamu seperti mana yang diperintahkan. Dalam riwayat Ibn Abbas, walaupun ada perbincangan riwayat ni, Nabi sebut, sayyabatni hudun, telah mengubankan kepalaku Hud wa akhawatuha, dan saudara-saudara yang lain, surah Hud, kerana antaranya kata Ibn Abbas, kerana fastaqim kama umir, beristiqamahlah macam mana kamu diperintahkan. Oh, yang ni susah. Setahun, 2 tahun main masjid, semayang, boleh, lama-lama hilang. Masa awal-awal semangat, boleh. Tapi kalau kita tengok orang tu, apa pun berlaku, dia mempertahankan agama sehingga ke akhir hayatnya. Oh, karamah. Yang ni orang tak boleh buat. Hak lain tu ramai orang boleh buat. Manusia macam kita saya sebut, bukan mudah. Orang nak main sembahyang subuh, mudah-mudahan kita semua subuh jemaah. Ada orang dia main 2 hari pertama, oh dia kata, berjaya aku 3 hari boleh main. Lepas tu setahun hilang. Bukan mudah. Sebab itu kita tak payah, bukan kalau Allah ada bagi kurniaan yang luar biasa pada orang, tak dinafikan. Bukan kata tak ada karamah lain. Tapi bila kita tengok satu kawan kita ni, setahu kita daripada muda sampai tua, baik orang dia, akhlak baik, solat jaga, kebajikan baik, wali dah, wali dah. Tu karamah dah. Kerana itu tak mudah untuk dilakukan. Allah masuk waktu lah. Kalau belum masuk, insyaAllah saya jawab ada soalan. Tentu ada soalan. Berapa soalan ya? Bismillah, Allah, ada berapa soalan ya? Saya buka ni ada soalan. Saya tak tengok soalan ni. Yang ni minggu lepas punya kot, saya ingat ni. Saya tak jawab. Soalan Datuk saya tak selesa dengan lembab. Ingat lembut orang lain, lembut lain pula, lembab lain pula. Saya tak selesa dengan lembab. Lepas ambil wuduk, saya pun kesat air wuduk belum solat. Adakah terjejas wuduk saya? Maksudnya apa ni? Maksud lepas mayat ambil wuduk, lap lah. Para ulama membincangkan tentang apa hukum tanshif ataupun tajfif. Tanshif disebut, maksud iaitu dia keringkan wuduk dia selepas dia berwuduk. Majoriti para ulama menyatakan tidak menjadi sebarang masalah dalam hal ini, tidak dilarang. Terutama apabila negeri yang sejuk ataupun orang yang tak tahan lembab, macam kawan hak tulis ini umpamanya. Di sana ada hadis Maimunah, di mana Maimunah kata selepas Nabi SAW berwuduk,
ataituhu bil mandil faraddahu. Aku bagi kepada Nabi mandil, yakni kain untuk Nabi lap, tetapi Nabi SAW tak ambil kain tu. Kain tu, mandil ni macam tola ataupun kain lah. Hadis ni menyebabkan di kalangan para ulama, ada di kalangan mereka yang melihat tentang makruh, seperti Sa'id bin Musayyib yang kita sebut tadi, Ibnu Abi Layla umpamanya. Mereka ni berpendapat makruh kalau sekiranya berwudu kita sapu air wudu, macam tak sesuai, tak santun, sedangkan ayat tu adalah satu ayat yang mulia dan macam-macam lagi pendapat mereka. Tetapi majoriti para ulama daripada semua, terutama daripada mazhab yang 4, mereka menyatakan bahawa tidak ada masalah dalam hal tu. Adapun hadis Maimunah tadi tidak menunjukkan Nabi benda tu, Nabi tak suka perbuatan itu ataupun menyanggahi. Kerana boleh jadi Nabi tak mau sapu tu kerana Nabi tak mau, ataupun mungkin kerana Nabi tak mau kepada tola tu. Mungkin kerana kadang-kadang orang tu tak nak, mungkin tak semesti kerana dia tak mau keringkan, mungkin kerana kain yang diberikan tu dia tak nak, mungkin masa tu dia tak nak. Dan tidak ada larangan apa-apa daripada Nabi dalam hal ini. Dan ini bukan ibadat, dia bukan wudu. Satu orang rasa basah, dia nak lap, dia bukan wudu, ia kehidupan. Maka asalnya boleh dalam hal ini, tidak menjadi masalah. Sekarang semakin banyak patung-patung binaan bersih gergasi dibina di Perlis. Dahulunya tiada langsung. Contohnya Kuala Sanglang terbaru, Pulau Ketam yang dijadikan ikon mercu tempat dan seumpama. Kita dah bahaskan kan bab patung pada kuliah yang lepas. Kita kata dan boleh rujuk pada fatwa kita, kalau ia dibina untuk dihormati, dia anggap besar, dia anggap mulia, ia adalah dilarang, termasuk dalam larangan. Tetapi kalau untuk pendidikan, permainan saja-saja, nak syok untuk main saja, tak ada apa-apa unsur kebesaran, asalnya hendaklah dielakkan. Tetapi sebahagian besar juga di kalangan para ulama menyatakan ia tidak dilarang, lagi mana dia ada tujuan-tujuan yang tidak membawa kepada unsur memuliakan patung tu. Memuliakan patung tu, misalnya patung mainan. Kerana walaupun hadis-hadis yang telah kita sebut pada minggu lepas, rasa-rasa perbahasan kita, larangan-larangan yang asyad dan nas azaban, itu al-musawwirun, mereka yang membuat taswir itu atau ukiran itu. Tapi dalam masa yang sama ada seperti hadis Abu Daud yang kita sebut bagaimana Nabi melihat Aisyah bermain kuda yang ada sayap. Nabi kata man ladzi wastahun, faras lahu janahan, kuda ada 2 sayap. Kemudian Aisyah beritahu kuda Sulaiman ada 2 sayap, dan Nabi ketawa seperti mana yang hadis yang kita telah baca. Ini menunjukkan juga Nabi tak kata apa jangan main nak patung apa seumpamanya. Ukiran itu menunjukkan jika ia bukan untuk kebesaran, ia dibolehkan dengan kadar-kadarnya. Allah. Melainkan kalau ada patung besar di Perlis ni, dia buat semua orang pakat duk anggap mercu tanda haiwan yang dihormati, kita kena runtuhkan patung tu. Tapi setakat dinosaur dia pun naik sampai patah kaki dah, ada hak patah telinga dah, macam-macam, patah ekor pun ada dah. Ini tak termasuk di dalam membesarkan. Bolehkah kita menggantikan surah lain daripada surah Sujadah pada pagi Jumaat yang ada ayat yang untuk sujud? Di dalam hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang Nabi tak ada Nabi apa-apa gesaan Nabi suruh baca surah yang ada sujud sajdah pada pagi Jumaat. Cuma yang ada dalam hadis yang sahih ialah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan Nabi SAW yaqra'u fi fajri yaumil Jum'ah, Nabi baca pada fajar hari Jumaat Alif Lam Tanzil, surah Sajdah lah yang kita dah baca tu. Dan Nabi baca Hal ata 'alal insan,
yang seperti mana tu imam baca, dan kita telah keluarkan fatwa galakkan, maka para ulama menyatakan pagi subuh hari Jumaat macam besok ni memang disunatkan baca alif lam sajdah tu, surah sajdah tu, iaitu alif lam tanzil, dan kemudian dibaca hal ata alal insan, surah al-insan. Ini adalah sunnah. Kalau satu orang tak baca yang tu, dia pergi baca surah lain yang ada sujud juga, adakah digalakkan? Tidak digalakkan, dengan maksud kita kena cari ayat untuk sujud juga pagi Jumaat. Tak ada maksud yang seperti itu. As-Suyuti rahimahullah, dia ada menukilkan pendapat ulama, kalau tak baca surah sajdah tu cari surah lain yang ada sujud. Tapi pendapat itu tidak disetujui oleh majoriti para ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan menyatakan minal bid'ah, termasuk di kalangan bid'ah. Oh, dengar pokok tu marah. Ni Imam Nawawi kata, mazhab Syafi'i. Dan At-Tibyan. Maksudnya minal bid'ah tu duk cari nak bagi surah hak sujud juga pagi tu. Kalau dia baca surah yang kebetulan memang ada sujud, tak ada masalah lah. Dia bukan nak cari-cari yang tu. Tapi dia memang tetapi membaca surah sajdah dan hal al-insan, itu memang menjadi sunnah Nabi. Baca surah sajdah yang kita baca tu bukan kerana Nabi nak suruh kita sujud pada sesi tafsiran para ulama. Bukan, isunya bukan sujud. Memang bila ada ayat dalam sajdah itu ada tempat untuk kita sujud. Tapi kata mereka hikmahnya, kerana dalam dua surah itu, iaitu surah sajdah itu dan itu alif lam tanzil dan hal ata alal insan, keduanya menceritakan tentang kiamat, kejadian insan, alam insan, kiamat yang sesuai dengan tabiat hari Jumaat. Itu yang asal yang disebut oleh mereka di dalam hadis. Apa sebabnya turun hadis daripada Jabir yang telah dibincangkan larangan memandang ke langit ketika solat? Hadis ni sebut dalam hadis lain Nabi sebut ma balul aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' bi salatihim. Atau kama qala. Kenapa ada orang duk angkat mata ke langit dalam solat mereka? Maksudnya kerana ada orang yang angkat mata mereka di dalam solat ke langit. Benda tu Nabi tahu dan kemudian Nabi menyebut hal ini, melarang mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Jika tak ada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wallahu a'lam.